سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang bab sabar. Satu tajuk yang nampak ringkas tetapi besar pengertian dalam hidup kita. Sabar maksudnya kitanya waktu mana kita mula-mula kena ujian, lalu kita bertahan dengan ujian itu. Ujian dalam hidup kita ni dua keadaan yang kita kena faham. Satu ujian yang dinamakan dengan kenikmatan, satu lagi ujian yang disebut dengan ujian kesakitan ataupun keazaban. Dua-dua ni kita diajar supaya sabar. Sabar waktu terima nikmat, sabar waktu mana kita diuji dengan keazaban dalam hidup kita. Dua-dua ni kita mesti latih. Dia tak boleh datang dalam keadaan begitu saja kesabaran, tetapi mesti dilatih. Latihnya salah satunya dengan ilmu. Ulama-ulama sebut nak latih jadi sabar ini kita kena ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, maka kita tak mungkin untuk kita menjadi manusia yang sabar. Ilmu inilah yang dimaksudkan dengan kita mendengar dan mendengar. Kita duduk dalam majlis ilmu begini, artinya kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Dipanggil kena belajar dan kena belajar. Bahkan Islam ini dia tidak ajar umat dia dalam keadaan hidup dalam keadaan tak belajar. Belajar ni minal mahdi ilal lahdi, daripada kita mula lahir sampailah kita masuk ke liang lahat. Islam suruh kita belajar dan belajar. Bila kita hidup dalam keadaan kita sentiasa belajar dan belajar, maka dia akan melatih diri kita untuk menjadi manusia yang semakin dekat dengan Allah, orang yang hampir dengan Allah melalui kesabaran yang kita lalui. Hari ini kita sambung lagi hadis yang ke-19 yang cerita tentang dalam bab sabar ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah.
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman talahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtun, rawahu Tirmizi. Hadis ni hadis cantik juga ni. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sebut, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair", mana-mana orang yang nak diberi oleh Allah kebaikan, mana-mana Allah nak bagi hamba dia kebaikan, kemudian ajjalalahul uqubah fid dunya, Allah percepatkan segala balasan dia di dunia. Allah kenakan dahulu segala ujian-ujian hidup ni di dunia. Semuanya Allah kenakan di dunia. Kemudian wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, mana-mana orang yang Allah nak bagi kepada dia keburukan, amsaka anhu bi zambi, Allah biarkan, Allah tahan segala dosa-dosa dia tersebut, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah balas segala dosa-dosa dia di akhirat nanti. Maknanya setiap kali mana dia buat dosa tersebut, Allah biarkan dengan dosa dia tadi. Tapi bila Allah nak balas, Allah balas di hari akhirat nanti. Ni bila Allah balas di akhirat nanti, ni yang menyebabkan beban pada seorang. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut gini, ulama-ulama huraikan, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, mana-mana orang yang Allah nak bagi kebaikan. Lalu ditanya oleh alim ulama, khaira tu maksudnya apa dia? Al-khaira yang dimaksudkan dalam kalimah yang Rasulullah sebut ini, kebanyakan ulama-ulama sebut nak diberi syurga pada diri dia. Al-khaira maknanya Allah nak bagi syurga pada diri seseorang. Mana-mana Allah nak pilih dia ni seorang ahli syurga, Allah akan jadikan apa dia? Ajjalalahul uqubah fid dunya, Allah percepatkan segala balasan-balasan yang dia buat ini di dunia lagi. Ini cara demikian. Allah nak suruh, kalaulah Allah nak masukkan seorang dalam syurga, Allah akan balas di dunia ini. Kena ujian tu banyak, sakit lagi, kemudian ujian fitnah tu lagi, ujian-ujian kadang-kadang kita rasa tak tertanggung dengan ujian yang kita kena pikul itu. Tapi sebenarnya ujian yang kena ini Allah percepatkan di dunia ini, nak suruh bila masuk dalam kubur nanti kamu tak ada dah fitnah kubur. Kamu tak ada dah yang disebut dengan azab di padang mahsyar nanti. Kerana dia kamu telah dibayar, kamu telah dibalas segala masalah hidup kamu di dunia itu. Dengan cara tersebutlah yang menyebabkan kamu terhapus dosa-dosa kamu. Ini cara demikian. Tetapi ada orang yang wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, mana-mana orang yang Allah nak bagi pada diri dia keburukan. Kita tanya keburukan ni apa dia? Maknanya dihumban ke dalam neraka. Kemuncak keburukan hidup ini ialah neraka. Kemuncak kenikmatan kebaikan di atas dunia ini yang disebut dengan kebaikan ini ialah syurga. Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia neraka Allah nak sombat dia dalam neraka Allah akan tahan segala dosa-dosa dia itu di dunia ini. Maksudnya Allah tak balas. Dia minum arak, Allah tak balas. Dia judi, Allah tak balas. Segala benda kita tengok nikmat je dia dapat. Macam kemarin kan kita dengar cerita orang Singapura datang Malaysia, kemudian beli 4 je tiket jackpot katanya. Beli 4 je tiket jackpot, dapat 24 juta. Ni nak sebutnya dapat 24 juta. Berjudi di Malaysia ni dapat duit 24 juta. Dia beli 4 je tiket, yang katanya wanita daripada Singapura. Baca dalam surat khabar lah. Kita kata Allah, berjudi pun dapat juta-juta. Kita mencuri pun tak pernah. Kita ni ambil duit orang pun tak pernah. Kita ni hidup dalam keadaan susahnya, tak pernah pun 1 juta kita dapat. Tak pernah pun kita dapat demikian. Tapi orang ni judi. Kalau kita fikir satu lapis, kita kata apa dia? Baik judi lah kalau gitu. Baik judi lah kalau kita sebut demikian. Kalau kita fikir satu lapis. Tapi kalau kita fikir banyak lapis, kita fikir lepas ni dia berjudi. Tapi kesan dia apa dia? Kesan dia dalam neraka bakar, tak mudah lah.
sakit dan azab. Jadi oleh demikian kitanya akan terhenti, tak berani nak buat. Kenapa? Kerana kita tahu yang ni Allah bagikan segala nikmat-nikmat di dunia, senang Allah nak humban dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda yang dilarang oleh Allah, kita jadi heran. Orang yang pecah cermin kereta orang, kita kata kenapalah segar-segar dia. Orang yang curi barang orang, kenapalah sihat-sihat. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau Allah nak sombat dia dalam neraka Allah, amsaka anhu bi zambih. Allah tahan segala maksiat-maksiat dia buat itu di dunia ini, Allah tak balas lagi. Bila Allah tak balas tersebut, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sehingga bila Allah nak balasnya, sehingga Allah balas di akhir hari akhirat nanti. Bila sampai di akhirat, sedang Allah nak tunjuk. Yang ni kamu dapat nikmat, tapi nikmat kamu buat dengan maksiat. Lalu aku biar, aku jadikan azab untuk diri kamu. Aku biarkan di dunia. Kita pun jadi pelik kan. Orang kita dia pelik. Kadang-kadang ustaz dia kata, saya ni dah doa lama dah, kenapa tak sembuh-sembuh juga penyakit. Saya ni diuji oleh Allah macam ni. Kenapa demikian? Kerana Allah nak masukkan kita dalam syurga lah. Bila kita ni tahan, sabar dengan ujian yang kita kena ni cara Allah nak kafar. Balah dulu dosa-dosa kita. Bila Allah balah, masuk dalam kubur tak ada dah dosa. Tak ada dah yang disebut dengan kesilapan yang kita buat. Lalu di waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah akan tunggu nak balas bila Allah nak balas kebaikan kamu ni dalam syurga, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang kita kena faham. Bila kita diuji oleh Allah, jangan cepat untuk diri kita ni mengeluh. Jangan. Bila kita diuji oleh Allah, kita mengeluh. Alah, baru je kena macam ni, kena pula yang ni. Kita sebut demikian, habis pahala kita dapat. Patutnya kita jangan mengeluh. Jangan kita ni mengungkit, mengeluh jangan, mengungkit jangan. Bahkan kita kena sebut apa dia? Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila diuji oleh Allah, saya datang daripada Allah dan saya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita ni sentiasa hidup dalam keadaan penuh kita yakin ada benda yang baik yang Allah nak sediakan lepas pada ini. Itu cara demikian. Buatlah benda yang baik. Kadang-kadang kita kata, kenapa kita buat benda yang baik Allah jadikan kesusahan pula. Kadang-kadang demikian. Kita buat benda yang baik, macam kita tengokkan orang baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam tu kena ujian dahsyat-dahsyat. Mula-mula baru masuk Islam tu, keluarga di pulau, kemudian dalam keadaan tak ada makan, susah pula, kemudian minta derma sana, minta derma sini. Orang yang baru masuk Islam, contohnya yang mudah, diuji oleh Allah. Kerana apa dia? Ni Allah nak cuci betul-betul. Pada yang dianggap benda-benda yang nak suruh memudahkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sama juga. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita kata, kenapalah saya ni asyik kena je. Yang ni kena. Kita sebut demikian. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, Allah nak bagikan kita ni syurga, Allah jadikan terus di dunia ini. Tapi kadang-kadang kita heran. Kita ni, misal contohlah, orang kita kata, kenapalah dia tu mengumpat tak pernah pun kena kanser mulut. Senang kita. Mengumpat kuat, tapi tak pernah pun patutnya mengumpat kuat ni kena kanser mulut dah. Senang cerita ni. Patutnya demikian. Tak, Allah biarkan. Elok je. Mengumpat pula merdu pula, misal contoh. Mengumpat yang dia mengumpat tadi, yang menyebabkan kita jadi heran. Kenapalah orang ni cakap hal orang sedap, mulut dia pun boleh tahan, tapi dalam masa yang sama sihat, segar bugar je dia, boleh mengata je. Kita ni tak boleh jadi demikian. Jawabnya kerana apa dia? Kerana Allah tahan dahulu, senang Allah nak bakar dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang kita kena tahu pada diri kita ni. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sebut, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Rasulullah bagi kekuatan pada kita. Balas, dan kamu kena ingat besarnya ganjaran yang Allah bagi pada kamu setelah mana kamu melalui besarnya ujian dalam hidup kamu. Bila kamu nak dapat pahala yang banyak mana yang kamu nak pada pahala ni, Rasulullah kata berdasar pada banyaknya ujian dalam hidup kamu.
Maknanya jangan kita fikir berat lah. Setiap kali mana kita diuji oleh Allah dengan ujian, apa saja ujian, sebesar mana ujian, sebanyak itulah pahala yang Allah sediakan. Jangan kita fikir besarnya ujian. Fikir tentang banyaknya pahala yang Allah sediakan. Ini cara hidup orang mukmin. Orang mukmin jangan nampak yang susah tu, nampak ganjaran di sebalik yang dapat tersebut. Macam orang nak, kadang-kadang kan kita tengok orang yang duit banyak, dapat gaji banyak dan sebagainya. Kenapa? Kerana kerja keras dia tu. Mahalnya harga nilai kerja keras dia. Lalu dia dapat ganjaran yang banyak dalam hidup dia. Kadang-kadang kita ni, kita kata kenapa sikit je kita dapat? Kerana kita buat tu benda yang sikit. Kita berniaga goreng pisang, kita buat contoh yang mudah. Bila kita berniaga goreng pisang, sama je masa kita kerja dengan orang kerja kontraktor. Orang kerja kontraktor tu, misal contohnya orang-orang yang terlibat dengan kontrak, dia kerja sama je, tapi ganjaran dia banyak berbanding dengan kita berniaga goreng pisang. Kenapa? Kerana beratnya dia jauh daripada beratnya kita. Kita ni mudah je goreng pisang misal contohnya. Ambil dengan tepung uli-uli begitu saja, kemudian masuk dalam minyak. Masa begitu je kiranya. Tapi mereka banyak lagi. Kenapa mereka banyak? Kita kira masa. Tak, Rasulullah kata begini, Allah nak sediakan dalam hidup ni, inna izamal jaza ma'a izamil bada. Rasulullah kata besarnya ganjaran yang kamu dapat berdasar besarnya ujian yang kamu kena. Lagi besar ujian yang kamu kena, lagi banyaklah pahala yang kamu dapat. Ni sebab itulah kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok yang akan berada di bawah naungan arasy Allah di padang mahsyar nanti, di waktu mana tak ada naungan kecuali 7 kelompok ini saja yang dapat naungan. Rasulullah sebut siapa dia? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, katanya Rasulullah. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni, kenapa dia dapat berada di bawah naungan arasy Allah di waktu mana tak ada naungan di padang mahsyar Allah nanti? Kerana besarnya bebanan dia. Bebanan waktu mana dia memimpin dengan penuh keadilan. Ujian dalam hidup pemimpin ni tak mudah. Siapa yang jadi pemimpin tak mudah dia. Ujian dengan adik-beradik yang datang. Ujian dengan apa dia? Ujian dengan rakan-rakan yang dekat. Ujian apa lagi? Jadi pemimpin. Ujian yang disebut dengan pujuk rayu orang. Kontraktor datang yang jadi pemimpin. Kalau kita fikir orang yang jadi pemimpin ni, ujian diri dia sendiri. Dia tengok duit 2.6 bilion misal contoh. Waktu mana dia tengok duit, Allah ujian. Nak simpan dalam akaun ke nak pulang balik. Ni ujian ni dalam hidup jadi pemimpin. Tak mudah. Kalau kita jadi pemimpin kan, terkelip-kelip juga mata kita ni. Mesti kita ni Allah, duit ni dalam keadaan ujian macam ni dia boleh tolak. Misal contoh, boleh tahan diri dia boleh kawal diri. Dalam keadaan boleh kawal diri ni, besarlah pahala yang kamu dapat. Ujian ni banyak, ujian dengan pasangan hidup lagi, ujian dengan anak-anak lagi, ujian dengan masyarakat lagi. Lagi tinggi kamu duduk, lagi besarlah pahala yang kamu dapat. Dan kalau tak kena gaya, lagi besar juga dosa yang kamu dapat. Itu benda yang lagi tinggi kedudukan kita, lagi banyak jawatan kita. Ada setengah orang kan dia kata, saya suka menjadikan koleksi jawatan. Dia banyak jawatan. Jawatan bukan jawatan apa pun, AJK je. AJK itu, AJK ni, AJK. Dia tak nampak dengan dia pegang jawatan AJK tu, dia akan disoal di hadapan Allah nanti. Kalau ada orang yang dia ada agama, dia pegang jawatan AJK pun, dia tahu dah, aku kena jawab dah hadapan Allah. Tak payah AJK banyak, AJK masjid dia misal contoh. Bukan masjid ni, masjid Australia dipanggil. Nak sebutnya kita jadi AJK masjid. Allah tanya ke tak tanya? Allah tanya. Allah tanya, kamu jadi AJK masjid, tapi kamu datang tak sembahyang subuh tadi? Kamu datang tak berjemaah? Kamu jadi AJK masjid, kamu buat apa dia untuk masjid? Orang yang pegang jawatan, dia tahu, aku ni kena tanya di depan Allah nanti, jenuh lah aku nak jawab. Orang yang, tapi kalau dia laksana,
tanggungjawab tadi, pahala dia besar. Pahala dia beza ke tak beza dengan orang tak pegang jawatan AJK? Beza. Pahala dia berbeza terus. Tapi kalau orang yang dia tahu dia nak nama saja, besar jugalah tanggungan dia depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Menjawab di hadapan Allah nanti. Ini contoh bagaimana Rasulullah sebut inna izamal jaza ma'a izamil bala. Ini kita ingat betul-betul dalam hidup kita. Kalau patut jadi tema pun jadi tema lah. Besarnya ganjaran yang Allah sediakan pada kamu berdasar pada besarnya ujian yang kamu hadapi dalam hidup. Kalau kamu lalui ujian itu dalam keadaan yang lalui dengan cara yang tenang, cara yang baik, maka di waktu tersebut kamu dapat pahala. Kamu tak mengeluh. Kamu besarlah pahala-pahala yang kamu disediakan oleh Allah pada diri kamu tersebut. Kita nak buat benda yang baik kan, datang je ujian. Anda ingat di Langkawi, sekolah Ma'had Tafiz sana, di Langkawi, pelajar-pelajar perempuan mula-mula tahun yang sudah dan 2 tahun yang sudah rasa, bila mula menghafal Quran dalam dewan menghafal Quran, mengacau. Budak-budak perempuan ni mula-mula mengacau, nangis, meraung. Kenapa? Gangguan syaitan datang. Mula datang gangguan. Lepas pada tu baca lagi ayat Quran. Anak kata baca lagi ayat Quran, jangan berhenti. Menitik darah dari atas. Darah, tak ada orang pun menitik darah, tak menitik darah dalam dewan tempat yang belajar menghafal Quran tu. Tengah menghafal Quran tu menitik darah. Kalau kita lah lari lintang pukang terus, nak sebutnya orang tak ada, tiba-tiba darah menitik. Darah menitik datang mana-mana. Lap, ambil kain tu lap. Tengah-tengah lap tu, tengah cuci tu, menitik lagi darah. Tengok ada darah, tengok menitik darah. Datang daripada mana? Tak ada. Nak sebutnya bila kita buat benda yang baik, ujian datang terus. Kalau dalam nak sebutnya gambaran bagaimana lagi kita buat benda yang baik, lagi besarlah pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Ujian-ujian ini datang tak berkesudahan. Kita dengarkan musim-musim sekarang ni, sekolah-sekolah, kadang-kadang anak-anak kita sekolah agama, pergi sekolah agama ada histeria. Kita kata kenapa sekolah Chongqing tak ada histeria? Patutnya di Chonghua tu ada histeria lah. Sekolah-sekolah orang yang bukan Islam, kenapa tak ada histeria? Asyik sekolah orang Islam je kena histeria. Kita sebut demikian. Tapi nak sebutnya gambaran, semua ni ujian. Lagi besarnya ujian kamu, lagi besarlah pahala yang Allah sediakan untuk diri kamu. Kamu nak buat benda yang baik, adalah ujian. Lagi kita buat benda yang disuruh oleh Allah, ujian datang. Sebut banyak kali kan, bila kita mula belajar, macam kita duduk majlis ilmu, lagi kita duduk majlis ilmu, lagi datang ujian. Senang je kita nak tahu, mengantuk terus kita belajar. Mula kita belajar je, Allah menguat. Tadi tak menguat, tadi tak ada pun nak menguat. Tapi bila kita belajar, kita pun tahan lawan. Bila kita lawan, inilah pahala. Bila kita lawan, jangan tidur. Kita buat macam-macam gaya, tepuk pipi, ambil coklat, telan coklat. Nak suruh jangan bagi mengantuk. Setengah-setengah orang tu makan chewing gum, tak berhenti-berhenti dia. Nak suruh lawan juga. Ini semua pahala yang Allah sediakan dalam hidup dia. Ini cara demikian. Wa inna Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ni kata Rasulullah, idza ahabba qauman mabtalahum. Allah ni kalau dia suka pada satu kaum itu, Allah akan uji kaum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Allah ni kalau dia mula sayang pada kamu, dia akan uji kamu. Allah ni bila dia mula mencintai kita, mencintai satu kaum, banyak je ujian datang. Ujian yang tak berhenti-berhenti ujian. Nak tengoklah. Di sana akan uji orang mukmin. Hunalika btuliyal mu'minun. Dalam ayat Quran dalam surah Al-Ahzab Allah sebut, di sana aku akan uji orang mukmin. Wa zulzilu zilzalan syadidah. Aku goncang segoncang-goncang perjalanan hidup dia tu. Aku uji dalam hidup dia. Rasulullah kata, kenapa Allah uji ni? Allah sayang pada kamu lah. Bila kamu kena ujian, itu tanda kasih sayang Allah mula datang pada kamu. Cara Rasulullah nak memujuk kita,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, bagi tahu pada kita, kamu jangan rasa sedih dengan ujian yang datang dalam hidup kamu. Bila kamu kena diuji dengan ujian fitnah, tanda Allah sayang pada kamu. Kenapa? Bila kamu kena ujian itu, kamu mula menjadi ikhlas. Banyak keikhlasan ini datang. Ikhlas kat mana? Solat kita mula bangun tahajud. Kenapa bangun tahajud? Kerana kita ada masalah nak cerita pada Allah. Kalau kita tak ada masalah, ada kita nak bangun tahajud, tak bangun-bangun pun, kita susah nak bangun. Kita mula panggil orang masjid datang solat hajat. Kenapa panggil orang masjid datang solat hajat? Kerana kita ada masalah kan. Kalau kita tak ada masalah, ada kita nak jemput orang masjid datang solat hajat? Tak jemput juga. Jadi bila kena ujian tu, Rasulullah kata itu tanda Allah mula menyayangi kamu. Allah sayang pada kamu. Faman radiya falahu ridha. Rasulullah kata, siapa-siapa yang dia lapang dada dia di saat mana kena ujian, Allah akan lapangkan dada. Maksudnya Allah akan redha pada hamba ini. Bila kamu kena ujian, kamu tak apalah, ya Allah, kerana aku tahulah kamu ni menyayangi aku, ya Allah. Allah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan redha pada kamu. Redha ni kemuncak nikmat dalam hidup. Anda sebut banyak kali. Bila dapat redha Allah, kemuncak nikmat. Kerana apa dia? Kerana tak ramai orang dapat redha Allah. Bila kita dekat nak meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bila kita dekat nak meninggal dunia tu, malaikat datang sebut, wahai hamba Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang jiwa yang penuh dengan ketenangan. Wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu pulanglah kepada Allah dengan penuh keadaan Allah redha, dan kamu meredai dengan ketentuan Allah untuk diri kamu. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada kamunya bila diuji oleh Allah, kamu bertahan dalam hidup. Sabar pada kamu. Kamu boleh sabar dalam hidup kamu tadi, kemudian Allah akan bagi keredaan untuk diri kamu. Dalam hidup kita ni ada dua redha yang kita dapat, yang perlu kita dapatlah. Yang pertama, kena dapat redha Allah. Kemudian yang kedua, redha kedua ibu bapa kita. Redha kedua ibu bapa kita. Ataupun bagi seorang isteri, redha suaminya. Dalam hadis Rasulullah sebut banyak kali kan, ridallah ala ridal walidain, sakhtallah ala sakhtil walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kamu, kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kamu. Maksudnya apa dia? Bila kamu berhadapan dengan ujian ibu bapa kamu kena sabar dalam hidup. Sebab tu nak dapat redha ni kena melalui ujian ibu bapa salah satu. Ujian ibu bapa ni apa dia? Ujian kadang-kadang ibu kita kan lagi berusia, lagi kuat mulut dia tu mengomel. Ibu bapa kita ni lagi dia berusia, lagi banyak je yang tak kena dengan dia. Yang tak kena dengan dia. Kita nak kena betulkan diri kita dengan dia tu susahnya kita. Nak jaga mak ayah ni. Satu dua-dua ni Allah pun kena jaga. Allah letak sama je. Dua ni kedudukan dia perlu keredaan. Mak ayah perlu dapat redha, Allah perlu dapat redha. Dua ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tusyrik billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu syirik pada Allah walaupun sikit sekalipun. Kemudian kedua ibu bapa, kamu kena berbuat baik. Maknanya apa dia? Dua ni kamu kena dapat keredaan dalam hidup. Kalau istilah orang Melayu kita, dapat restu dia panggil. Dapat restu daripada Allah, dapat restu daripada kedua ibu bapa kita. Yang ni penting. Bukan restu macam India minta restu tu, tidak. Sujud di kaki ke, kemudian pohon restu macam tu, tak. Tapi maksudnya kita hidup ni, mak ayah kita tak ada benda yang tersangkut perasaan dia dengan kita. Itu benda yang dipanggil benda yang paling nikmat dalam kehidupan. Tak mudah nak melalui saat itu. Kerana apa dia? Ni ujian yang kamu kena lalui. Bila kamu ada mak mertua kamu ada ayah mertua kamu jangan rasa ralat dalam hidup kamu. Bahkan kamu kena rasa nikmat. Alhamdulillah, aku diberi peluang oleh Allah untuk menjaga mak aku dan ayah aku dalam hidup ini sendiri. Ini satu benda yang kita kena faham dalam hidup seorang. Tapi
wa man sakhita, siapa-siapa yang benci, tak suka dengan kemurkaan Allah, tak suka dengan ujian Allah, falahu sukhtun, Allah pun benci untuk diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Siapa-siapa yang diuji oleh Allah dengan ujian, dia menyampah dengan ujian, tak suka dengan ujian. Asyik saya je yang kena, kenapa orang tu tak kena-kena? Dia nak marah, Allah pun marah dengan perangai dan sikap yang ada pada diri dia tadi, kerana dia tak dapat menenangkan diri dia dengan ujian yang Allah jadikan dalam hidup tadi. Kena berlatih jemaah sekalian, kena berlatih. Hadis-hadis sebegini ni, hadis yang kita kena cerita pada anak keluarga kita, kena bagi tahu pada masyarakat kita. Hadis ni kita kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu yang macam ni, orang kita sibuk nak belajar dengan pakar motivasi je dah. Dia sibuk nak belajar dengan mereka demikian. Kalau kita dengar pakar motivasi kan, kalau kita pergi jumpa dengan pakar-pakar motivasi yang tak terlibat dengan agama, orang kita rela bayar begini, semata-mata nak suruh meningkatkan prestasi pekerjaan, nak suruh meningkatkan lagi kadar keuntungan dalam perniagaan. Tapi benda yang paling hebat dalam Islam ni apa dia? Paling hebat kita sebagai mukmin ni dapatkan motivasi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah ni sepatutnya menjadikan pakar motivasi pun. Kalau para hadis kan pergi jumpa dengan pakar-pakar motivasi yang ada dan sebagainya, kita tanya macam mana nak suruh berjaya anak-anak, yang kebanyakan mereka akan sebut apa dia? Kena kembali pada agama. Mesti mulakan dengan agama. Carilah motivasi, pakar motivasi mana pun, dia akan kembali pada agama. Agama ni akan menjadikan yang dipanggil sumber dalam kehidupan mereka, untuk mereka menjadikan kekuatan dalam kehidupan seorang. Jadi kita ni tak payahlah kita nak kalut dengan motivasi itu, motivasi ini, tapi kita balik pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar daripada Rasulullah bagi kekuatan untuk diri kita dengan cara demikian, untuk kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kita kan tarik lalat pun dia ambil kira jumpa dengan pakar motivasi. Kemudian orang kita ni tarikh lahir pun dia ambil kira, dia kira tarikh lahir dia. Islam kata tak payah ambil kira daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar dulu, hadis-hadis begini ni kita kena sebut pada keluarga kita, sebut pada anak-anak kita, sebut pada masyarakat kita, sebut dalam negara kita. Pemimpin-pemimpin kena baca hadis-hadis sebegini. Baca hadis sebegini, nak suruh apa dia? Nak suruh rakyat dia ni tahu, oh ni jalan hidup, bagaimana nak suruh selamat, bukan sekadar di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, sambung lagi hadis. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu kata lagi, kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi, falamma raja'a Abu Talhah qala ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت ورواه الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أأرشتم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لأبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات فقال له أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. Ini cantik juga. Satu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang hamba Allah namanya Abu Talhah. Abu Talhah ini dianya waktu tersebut dia keluar daripada rumah dia saat mana anak dia demam teruk. Anak dia ni sakit teruk, anak lelaki dia. Dan dia sayang anak tu seorang tu je. Anak dia seorang tu saja. Fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi. Bila dia sayang ni, akhirnya dia terpaksa kerja juga. Abu Talhah ni keluar rumah. Bila keluar rumah, lalu datang malaikat maut cabut nyawa anak lelaki kesayangan dia. Anak seorang je, sayang pula.
Falamma raja'a Abu Talha, lalu bila dia cabut nyawa ni, meninggal dunia dah, cerita dia, cerita masyhur ni. Kemudian bila dia pulang ke rumah dia, kemudian Abu Talha balik ke rumah, dia tanya terus, ma fa'ala ibni, anak macam mana anak, dia tanya isteri dia. Katanya isteri dia, qalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim disebut, wahai Ummu Sabi, itu ibu kepada kanak-kanak ni, huwa askunu ma kana, dia kata anak yang tinggal tu macam tu lah, macam yang ditinggalkan tadi. Huwa askun ma kana, keadaan dia macam dia lah kanak-kanak, tetap kanak-kanak. Katanya isteri sebut, dia je tak pergi tengok. Abu Talha ni tak pandang, tak pergi tengok lah anak. Dah tahu dah anak dalam bilik ni, tinggal begitu. Kemudian faqarrabat lahul asya, lalu dia sediakan makanan. Isteri ni sediakan makanan, makan malam. Fata'asya summa asaba minha. Kemudian lepas pada itu, ceritanya lepas pada itu bersama dengan isteri ni, bersama lepas pada makan tu, tidur. Kemudian waktu mana subuh tu, summa asaba minha, dia bersama isteri dia tadi. Falamma faragha qala wa ruhus sabi, waktu mana lepas pada tu baru bagi tahu anak kita meninggal dunia dah bang. Katanya Ummu Sulaim, Ummu Sulaim bagi tahu pada suami dia, anak dah meninggal dunia. Marah dia, tahu Allah, balik siap makan, siap bersama, kemudian siap semua, baru bagi tahu yang anak ni meninggal dunia. Marah tu. Falamma asbaha, Abu Talha ni nak marah pada isteri kerana tak cerita keadaan anak ni, anak yang meninggal dunia. Kemudian Abu Talha atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pagi lagi pergi berjumpa dengan Rasulullah. Subuh tu pergi berjumpa dengan Rasulullah. Bila berjumpa dengan Rasulullah, fa akhbarahu, dia cerita perangai isteri dia tentang anak dia yang meninggal dunia. Dia cerita, kemudian dia cerita tentang bagaimana sikap isteri dia tadi, nak marah ni. Faqala a'arashtumul lailah, lalu Rasulullah tanya balik, semalam kamu jadi pengantin ke? Semalam. Rasulullah guna ayat a'arashtumul lailah. Dia panggil Arish, pengantin ni Arish. Dia kata, kamu ni berpengantin ke semalam? Maksudnya bersama ke? Rasulullah guna kalimah yang cara lemah lembut. Qala na'am. Abu Talha kata, siap bersama. Rasulullah baru bagi tahu yang anak ni meninggal dunia. Ni perangai isteri saya ni, nak sebutnya bagaimana tak eloknya perangai isteri saya ni, buat macam tu pada diri saya ni. Qala, lalu Rasulullah jawab, Rasulullah kata pada dia, Allahumma barik lahuma, ya Allah tolong berkatlah malam mereka berdua ni ya Allah. Ingat ke Rasulullah nak marah? Tapi Rasulullah baca doa pula. Yang anak meninggal, tahu-tahu Rasulullah baca doa, Allahumma barik lahuma, Allahumma barik lahuma, fawaladtu ghulaman. Yang menyebabkan doa Rasulullah tu, panjang ceritanya, dapat anak yang ramai. Kemudian faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'ti bihi Nabi. Kesan daripada dia Abu Talha tadi, Rasulullah baca doa tadi, yang anak tu Rasulullah kata balik ke bumi lah anak tu, siap ke buminya. Tahu-tahu kerana Rasulullah baca doa tadi, mengandung pula Ummu Sulaim. Kerana doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Bila begitu, Ummu Sulaim ni mengandung sampailah melahirkan anak. Bila melahirkan anak, lahir anak ni, Ummu Sulaim bagi pada suami dia, pergi berjumpa dengan Rasulullah lah. Pergi jumpa dengan Rasulullah, biar Rasulullah buat sesuatu pada budak ni. Kerana budak ni, anak kita yang kita sayang tu meninggal dunia. Tapi Allah lahirkan pula anak ni, menggantikan anak tadi. Anak sebutnya sabarnya. Rasulullah nak ajar bagaimana kamu kena sabar dengan ujian ketiadaan zuriat pada kamu saat itu. Allah gantikan dengan anak yang lain. Kemudian faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa anak ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Katanya isteri bagi tahu pada suami, bawa pergi jumpa dengan Rasulullah. Bila berjumpa dengan Rasulullah, wa ba'atha ma'ahu bi tamarat, bawa bersama tu ada dua biji kurma. Dua biji kurma sama dengan Rasulullah. Faqala ama'ahu syai'un,
Lalu Rasulullah tanya, ada lagi tak benda-benda yang lain? Selain daripada kurma ni ada tak lagi benda-benda yang lain? Qala na'am. Katanya Rasulullah tanya, sama dengan budak ni ada tak benda yang lain lagi? Lalu katanya Abu Talha dia kata, qala na'am, ada dia kata. Tamarat, buah kurma Rasulullah. Buah kurma, adalah kurma sikit. Bawa ni. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun ambil kurma tadi, famadaghaha. Rasulullah masuk dalam mulut, Rasulullah kunyah kurma tadi. Bila Rasulullah kunyah, famadaghaha, summa akhadhaha min fihi faja'ala fi sabi. Summa hanaka. Lalu Rasulullah ambil bayi tadi yang dibawa oleh Abu Talha tadi. Rasulullah ambil kurma tadi, Rasulullah sumbat dalam mulut. Masuk hanakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahnikkan kanak-kanak ni letak di langit. Letak di langit tadi. Wasammahu Abdullah. Lalu Rasulullah namakan dengan Abdullah kanak-kanak ni sendiri. Mengikut dalam riwayat kata, cerita ni yang menyebabkan anak daripada sinilah lahirnya Umar Abdul Aziz rahimahullah. Umar Abdul Aziz tu daripada zuriat ni lah. Daripada doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Umar Abdul Aziz. Nak ceritanya, hadis ni ceritanya banyakkan sabar. Dalam hidup ni kamu diajar supaya macam mana pun ujian yang berat sekalipun, anak meninggal dunia sekalipun, sabarlah. Jangan sampai peringkat kamu hilang kawalan. Abu Talha ni sayang tak sayang anak? Sayanglah. Anak lelaki seorang ni. Tapi hikmah di sebalik kesabaran yang diajar oleh Rasulullah melalui Ummu Sulaim isteri pada yang disebut dengan Abu Talha tadi, lahir zuriat yang baik, zuriat yang saleh. Lahir katanya daripada doa Rasulullah itu lahir lebih kurang berbelah-belah orang lagi. Ini doa yang berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun jangan cepat nak marah dipanggil. Jangan cepat, patutnya kena marah lah. Tak, Rasulullah tukar daripada marah baca doa. Dengan cara demikian menyebabkan tenang hidup mereka berdua sebut. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, katanya Ibnu Uyainah, qala rajul min Ansar, dia daripada kalangan orang Ansar, fa ra'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'a Quran, yakni min auladi Abdullah maulud. Itu sendiri dia sebut, dia kata, aku lihat anak dia tu ada lebih kurang 9 orang lahir. 9 orang lahir daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang dibacakan Quran, yakni min auladi Abdullah, daripada anak-anak cucu-cucu itu yang lahir, yang rajin baca Al-Quran Karim. Wa fi riwayatin di Muslim, dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ni kita sambung akan datang nanti. Minggu dah akan datang nanti. Cerita ni lagi. Nampak macam dah termenung dah tu. Panjang dah tu. Kita berhenti cakap ni lah insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan
di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.